Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua, berkaitan dengan isu skandal rasuah yang menjadi buah mulut ramai orang. Nah, ada yang kata 8 adun ini sekiranya didapati bersalah bakal ditangkap masuk penjara kerana memang melakukan kesalahan yang amat serius. Apatah lagi, rakyat Sabah memang tidak suka mana-mana YB ataupun wakil rakyatnya yang terlibat dengan rasuah. Berkaitan dengan isu rasuah ini adalah satu keputusan terkini daripada SPRM yang bagi saya pasti menggemparkan seluruh kepimpinan kerajaan negeri GRS di Sabah. Akhirnya, SPRM rakam keterangan 5 adun Sabah. Perkongsian daripada Sinar Harian bertarikh 17 November. Menjadi persoalan dan pertanyaannya adalah, setelah SPRM rakam keterangan 5 adun Sabah, adakah di antara kelima-lima adun ini akan terlibat dengan tangkapan, penahanan, serbuan, dan sebagainya sekiranya mereka benar-benar terlibat salah laku yang serius? SPRM telah merakam keterangan 5 ahli Dewan Undangan Negeri Sabah susulan dakwaan skandal rasuah berdasarkan klip video memaparkan perbualan mereka yang disebarkan di sebuah portal berita. Menurut kenyataan SPRM pada Ahad, SPRM Sabah telah menerima aduan mengenai seorang ahli perniagaan yang disyaki terbabit isu dakwaan rasuah berkaitan perolehan projek mineral di negeri tersebut. Siasatan awal berhubung aduan tersebut telah membawa kepada penemuan maklumat yang mengaitkan beberapa adun Sabah disyaki terlibat isu dakwaan rasuah membabitkan ahli perniagaan. Menurut kenyataan itu, setakat ini 5 adun telah dipanggil untuk dirakam percakapan dan siasatan masih giat dijalankan. SPRM menyeru orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kes ini dan memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk melengkapkan siasatan dengan telus dan menyeluruh. Sebelum ini, Azam Baki mengesahkan seorang pemberi maklumat berkenaan kes klip video beberapa adun membincangkan rasuah telah berjumpa dengan pegawai Suruhanjaya itu pada 30 Oktober lalu. Saudara-saudara, berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah ini, apa komen Anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, mungkin masih lagi menjadi persoalan yang paling utama berkaitan dengan rasuah di Sabah, skandal rasuah yang berlaku di Sabah yang menyebut nama 8 ahli Dewan Undangan Negeri. Ada yang kata mereka perlu ditangkap, termasuk Ketua Menteri dan mana-mana pemimpin-pemimpin di dalam isu skandal ini. Saya sebagai rakyat Malaysia amat bersetuju sekiranya mana-mana pemimpin politik yang didapati bersalah dapat dibuktikan oleh pihak berkuasa mereka bersalah, sudah pasti mereka perlu ditangkap, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Tapi kalau nak cakap Ketua Menteri Sabah dan 8 adun itu ditangkap hari ini, sedangkan kita belum tahu apa jawapan sebenar dan bukti sebenar dan apa yang sebenar-benarnya yang terjadi. Tapi ini, saudara-saudara, ada satu kenyataan ataupun satu perkongsian daripada Malaysia kini bertarikh 17 November. Bekas CEO dakwa ada bukti Haji G salah guna kuasa, nafi wujud pakatan. Teman-teman dan puan, apa yang saya nak highlight di sini, kerana ini menjadi persoalan paling utama. Bekas CEO yang mendakwa
Ketua Menteri Sabah hari ini, Haji Jinor, salah guna kuasa. Kalau benar memang ada bukti Ketua Menteri Sabah salah guna kuasa, dengan ini patutkah beliau dipecat? Patutkah beliau letak jabatan? Patutkah kerajaan negeri JRS bakal ditumbangkan? Nah, saudara-saudara, bekas CEO Sabah Mineral Management SMM, Sdn Bhd John T. Enggihon menafikan dakwaan dia berpakat dengan pemberi maklumat di sebalik video dakwaan skandal rasuah adun. John T. juga mendakwa memiliki bukti untuk menyokong dakwaannya bahwa Ketua Menteri Sabah Haji Jinor menyalahgunakan kuasa. Mungkin ini adalah satu perkara ataupun satu situasi di mana keadaan Ketua Menteri Sabah sedang dalam bahaya. Kerana menurut John T., mendakwa memiliki bukti untuk menyokong dakwaannya bahwa Ketua Menteri Sabah Haji Jinor menyalahgunakan kuasa. Menurut John T., bukti yang dimaksudkannya adalah minit mesyuarat lembaga pengarah SMM, nota penerangan bercetak kepada Ketua Menteri daripadanya, dan pesanan teks kepada Ketua Menteri. Semua bukti disimpan dengan selamat oleh seseorang di suatu tempat. Saya sanggup untuk menyerahkannya kepada SPRM, kata John T. menerusi WhatsApp. Menjawab soalan Malaysia kini, John T. berkata, tidak seperti pemberi maklumat, dia tidak memohon perlindungan maupun kekebalan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Mengulas dakwaan, dia bertindak sebagai orang tengah antara pemberi maklumat dan adun. Dia membalas, itu penipuan sepenuhnya. Saya tidak pernah jumpa timbalan Ketua Menteri Syahelmi Yahya secara pribadi. Saya tidak kenal dia secara pribadi. Ayat ini ditulis menggunakan huruf besar untuk penekanan. Kami tidak pernah bercakap secara pribadi, secara berdepan maupun melalui telepon. Menurut John T., dia terjumpa adun Tempasuk Arsyad Bistari dan rakan-rakannya di satu acara, namun perbualan mereka tidak merujuk soal pemberi maklumat atau hal ehwal perniagaannya. Pemberi maklumat berjumpa dengan YB adun atas inisiatifnya sendiri. Video Arsyad dan Syahelmi merupakan antara 5 rakaman yang didedahkan pemberi maklumat kepada Malaysia kini. Dakwaan salah guna kuasa, video memaparkan John T. pertama kali didedahkan pada 12 November. Dalam video itu direkam dengan persetujuannya. Dia mendakwa Ketua Menteri yang juga pengerusi SMM masuk campur dalam proses pemilihan berkaitan projek. Tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan ini, akhirnya bekas CEO dakwa ada bukti Haji salah guna kuasa. Apa komen Anda?